I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Salam sejahtera kepada Dr. Zuhair dan rakan-rakan sekalian. Hari ini, kami kumpulan satu daripada kelas perbincangan hari Khamis 2.30 hingga 3.30 petang akan membentangkan rancangan pengajaran harian Bahasa Melayu. Kumpulan kami terdiri daripada saya, Lee Chi Sun, bernombor matrik 145505, Muhammad Amir Fakri bin Anwar, Nik Hasna binti Ahmad Fauzi, Siti Nazira binti Sakiam, Nur Atira binti Muhammad Karudin dan Nurani binti Jalaluddin. Baiklah, sekarang saya akan meneruskan pembentangan dengan membentangkan rancangan pengajaran harian Bahasa Melayu yang kumpulan kami sediakan. Tingkatan yang ditugaskan kepada kumpulan kami ialah tingkatan 4. Kami menamakannya sebagai tingkatan 4 gemilang. Modul yang ditugaskan kepada kumpulan kami ialah modul kemahiran menulis. Tema yang kami pilih ialah tema perpaduan, manakala tajuk yang kumpulan kami pilih ialah Sayangi Malaysiaku. Standard kandungan yang kumpulan kami pilih ialah 3.6, mengedit dan memurnikan pelbagai teks. Standard pembelajaran yang kumpulan kami pilih ialah 3.6.1, menganalisis kesalahan bahasa dan kejituan idea dalam pelbagai teks. Seterusnya, objektif pembelajaran yang kumpulan kami sediakan terdiri daripada 2. Yang pertama ialah murid tingkatan 4 gemilang secara individu dapat menganalisis sekurang-kurangnya 5 kesalahan bahasa yang terdapat dalam petikan Bantuan Rakyat Sarawak kepada Mangsa Banjir yang terdapat pada buku teks pada muka surat 125. Objektif pembelajaran yang kedua ialah murid tingkatan 4 gemilang secara berkumpulan dapat menilai kejituan idea dalam teks petikan syarahan yang bertemakan perpaduan dan teks karangan yang bertajuk langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengukuhkan perpaduan yang diberikan oleh guru berdasarkan 3 syarat kejituan idea dalam penulisan. Elemen merentas kurikulum EMK yang kami gunakan ialah nilai murni dengan khususnya bekerjasama, patriotisme, teknologi maklumat dan komunikasi ICT dan kreativiti dan inovasi. Kemahiran berfikir aras tinggi kebat yang terlibat ialah menganalisis dan menilai. Kemahiran abad ke-21 yang kami terapkan ialah pemikir, mahir berkomunikasi, semangat sepasukan, bersifat ingin tahu dan bermaklumat. Seterusnya, alat bantu mengajar ABM yang kami akan gunakan ialah komputer riba, slide pembentangan, kertas majung, kertas pelekat berwarna, pen penanda, aplikasi putaran nama, video TikTok, Canva, sampul surat, kertas warna, buku teks, salinan teks, kertas soalan, kertas bergambar dan kotak. Dan akhir sekali iaitu penilaian yang kami akan gunakan sepanjang pengajaran Bahasa Melayu kumpulan kami ialah penilaian secara formatif. Berikut sahaja pembentangan bahagian saya akan segerakan pembentangan kepada pembentangan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Atira binti Muhammad Karudin, bernombor matrik 151995. Saya akan menerangkan langkah yang pertama iaitu langkah induksi. Pada bahagian induksi, ia dimulakan dengan murid akan ditunjukkan satu klip video oleh guru yang diambil daripada aplikasi TikTok. Kemudian, murid diminta untuk membuat pemerhatian yang teliti mengenai situasi di dalam video dan struktur ayat yang digunakan oleh penutur di dalam klip video tersebut. Setelah itu, murid diminta untuk membuat perkaitan mengenai isi video dengan apa yang akan dipelajari pada hari tersebut. Seterusnya, guru akan meminta murid untuk membaca objektif di papan putih yang telah ditulis oleh guru sebentar tadi. Dan akhir sekali, guru akan memberi murid satu helai kertas warna dan diminta untuk murid menyimpan kertas warna tersebut bagi aktiviti yang seterusnya. Pada bahagian catatan, pada bahagian induksi ialah strategi pendekatan kaedah yang teknik yang digunakan ialah teknik soal jawab. Dan kemahiran abad ke-21 yang digunakan pada bahagian induksi ialah sifat ingin tahu dan juga pemikir. Alat bantu mengajar yang digunakan hanyalah 2 iaitu video dan juga slide perbentangan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Amin Fakri bin Anwar memegang nombor matrik 150782. Pertama, terima kasih saudara Atira kerana telah membentangkan bagi bahagian set induksi rancangan pengajaran harian kumpulan kami. Dan saya akan teruskan perbentangan bagi bahagian penerangan. Tuan-tuan, puan-puan, doktor dan rakan-rakan. Pertama, murid akan diajarkan oleh guru 3 kesalahan bahasa berkaitan tata bahasa, iaitu kesalahan penggunaan di dalam dan dalam. Yang kedua, kesalahan penggunaan di oleh, iaitu ayat pasif bagi kata ganti nama dari ketiga. Dan yang terakhirlah kesalahan penggunaan penjodoh bilangan. Murid juga akan diperkenalkan dengan formula Dr. Dex bagi membantu mereka memahami penggunaan yang betul bagi kesalahan di dalam dan dalam sesebuah penulisan. Manakala formula DIO 1, 2, 3 membantu murid agar dapat menganalisis kesalahan ayat pasif bagi kata ganti nama dari ketiga. Kenapa hanya tiga kesalahan tata bahasa yang diperkenalkan ataupun diajarkan? Kerana murid telah diajarkan tentang kesalahan-kesalahan lain seperti kesalahan tata bahasa yang lain, kesalahan istilah, kesalahan ejaan di kelas sebelum ini. Seterusnya, setelah selesai tuan-tuan dan puan, doktor dan rakan-rakan, murid juga akan diajarkan oleh guru tentang syarat-syarat kejituan idea bagi memastikan karangan ataupun penulisan yang dihasilkan memiliki idea yang bertepatan dengan kehendak soalan. Murid diminta untuk melakukan sorakan, iaitu satu, padu dan perkembangan. Dan guru akan memberikan sampul surat kepada 3 pelajar secara rawak untuk mereka berkongsi dengan rakan-rakan apa yang ditulis dalam sampul surat tersebut, iaitu pemanjangan bagi apa itu satu, apa itu padu dan apa itu perkembangan. Dan seterusnya tuan-tuan dan puan, guru akan menjelaskan secara terperinci tentang 3 sorakan ini dan apa yang perlu dicatatkan oleh pelajar dan apa yang perlu difahami oleh pelajar. Tuan-tuan dan puan, doktor dan rakan-rakan, bagi pendekatan ataupun strategi yang terlibat bagi bahagian ini, yang pertama ialah pendekatan konstruktivis, yang kedua pendekatan induktif, dan yang ketiga ialah didik hibur, iaitu sorakan. Dan untuk KK 21, tuan-tuan dan puan, doktor dan rakan-rakan, iaitu bersifat ingin tahu. Dan bagi ABM, saya akan menggunakan Canva untuk menghasilkan slide perbentangan, sampul surat, kertas warna dan pen penanda. Sekadar itu sahaja perbentangan saya bagi bahagian ini. Saya serahkan perbentangan kepada pembentang seterusnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada rakan pembentang. Saya, Nia Asnah binti Mak Fauzi bernombor matrik 151091 akan meneruskan perbentangan pada langkah yang seterusnya. Pada langkah yang akan saya terangkan adalah tentang langkah penerokaan. Pada bahagian ini, setiap orang murid akan diagihkan oleh guru sehelai kertas yang mengandungi teks yang diambil dalam buku teks bahasa Melayu pada halaman 125. Teks tersebut adalah bertajuk Bantuan Rakyat Sarawak kepada Mangsa Banjir. Seterusnya, murid akan diberikan tempoh selama beberapa minit oleh guru untuk membaca dan memahami teks yang diberikan dengan sebaik mungkin. Kemudian, murid akan diberikan lagi tempoh selama beberapa minit untuk menganalisis kesalahan bahasa yang terdapat dalam teks yang dibaca. Kesalahan bahasa yang perlu dianalisis hendaklah berdasarkan penerangan guru tentang topik kesalahan bahasa yang terdapat dalam penulisan. Murid perlu menganalisis sekurang-kurangnya 5 kesalahan bahasa yang terdapat dalam teks yang telah dibaca. Setelah selesai menganalisis, murid diarahkan oleh guru untuk bertukar-tukar kertas jawapan dengan rakan semeja. Setelah selesai menukar, murid akan dipilih secara rawak oleh guru untuk menulis jawapan yang telah ditulis oleh rakan pada kertas tersebut pada papan putih di hadapan supaya dapat dilihat oleh rakan-rakan yang lain. Kemudian, murid akan berbincang bersama-sama dengan guru dan rakan-rakan dan akan diberikan jawapan yang tepat tentang kesalahan bahasa yang terdapat dalam teks yang telah dibaca dan telah dianalisis. Kemudian, pada akhir sesi aktiviti, murid akan mendengar rumusan guru tentang aktiviti yang telah dijalankan. Baiklah, pada bahagian ini, objektif pembelajaran yang difokuskan adalah objektif pembelajaran yang pertama. Manakala strategi pembelajaran yang digunakan adalah strategi berasaskan konstruktivisme. Elemen bertas kurikulum yang difokuskan dalam aktiviti ini adalah nilai murni, iaitu bekerjasama dan juga bahasa. KK 21 pula adalah pemikir dan juga mahir komunikasi. Manakala kemahiran berfikir aras tinggi yang itu KBAT yang difokuskan adalah menganalisis. Baiklah, sekian sahaja pembentangan daripada saya. Saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya.
Baiklah, terima kasih kepada Ni Asna. Saya Siti Nazira binti Saki akan menyambung pembentangan berkaitan dengan rancangan pengajaran harian. Tadi rakan-rakan sekalian sudah lihat kan berkaitan bahagian ataupun langkah penerokaan yang diterangkan oleh Ni Asna. Jadi kita teruskan pula kepada langkah pengembangan. Pada langkah ini, aktiviti menulis digabung jalinkan bersama-sama kemahiran mendengar dan bertutur. Pada mulanya, murid akan dibahagikan kepada 3 kumpulan di mana setiap kumpulan ini akan ditugaskan untuk menganalisis kejituan idea dalam 2 buah teks petikan yang diberikan oleh guru. Hal ini bermaksud setiap kumpulan akan mendapat 2 buah teks petikan yang berbeza untuk dianalisis. Kemudian, setiap kumpulan akan diagihkan satu syarat kejituan idea masing-masing daripada guru berdasarkan aplikasi putaran nama atau lebih dikenali sebagai Wheels of Name. Bagi petikan teks yang pertama, setiap kumpulan ini akan diberikan petikan teks yang menepati 3 syarat kejituan idea. Hal ini bermakna mereka hanya perlu mengesan dan menandakan 3 syarat kejituan idea yang terdapat dalam petikan teks tersebut. Baiklah, manakala petikan teks yang kedua pula, setiap kumpulan perlu mengesan satu syarat kejituan idea masing-masing iaitu yang telah diperoleh melalui aplikasi putaran nama atau Wheels of Name tadi. Dan mereka perlu mencatatkan jawapan yang mereka peroleh di kertas mahjong apabila selesai sesi perbincangan bersama ahli kumpulan. Mereka diberikan peruntukan masa oleh guru iaitu hanya 3 minit untuk mereka berbincang bersama-sama ahli kumpulan. Selepas itu, setiap kumpulan kemudiannya perlu membentangkan hasil perbincangan mereka melalui galeri berjalan atau lebih dikenali sebagai gallery walk. Setiap kumpulan perlu menghantar wakil untuk membentangkan hasil perbincangan kumpulan masing-masing dan ahli kumpulan lain yang tidak membentang ni perlu bergerak iaitu ke kumpulan lain untuk mendengar dan mencatat nota berdasarkan apa yang dibentangkan oleh kumpulan yang lain yang mereka pergi bergerak tersebut. Jadi mereka juga perlu memberikan maklum balas terhadap jawapan yang dibentangkan oleh kumpulan lain dalam bentuk penulisan di kertas pelekat yang telah disediakan oleh guru. Jadi guru akan sediakan kertas pelekat untuk mereka tulis maklum balas daripada pembentangan kumpulan lain tadi. Setelah semua selesai, semua ahli kumpulan yang mendengar hasil perbincangan kumpulan lain tadi perlu berkongsi hasil kandungan dan catatan kepada wakil pembentang kumpulan mereka agar wakil pembentang juga akan mengambil maklum berkenaan apa kandungan yang telah kumpulan lain bincangkan. Jadi wakil pembentang juga akan tahulah apa kandungan yang dibentangkan oleh kumpulan lain. Murid kemudiannya akan diberikan maklum balas oleh guru berkenaan hasil aktiviti tadi. Okey, baiklah. Strategi ataupun pendekatan yang digunakan untuk langkah pengembangan ini ialah kami menggunakan pendekatan konstruktivisme, iaitu pelajar membina sendiri pengetahuan dengan aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang sedia ada, iaitu pengalaman ataupun pengetahuan sedia ada daripada aktiviti-aktiviti yang sebelumnya. Manakala pendekatan lain yang diambil dalam langkah ini juga ialah pendekatan kolaboratif, iaitu murid dipecahkan dalam 3 kumpulan masing-masing berdasarkan fasa-fasa dalam pendekatan kolaboratif. Langkah untuk pengembangan ini adalah untuk mencapai objektif pembelajaran yang kedua, iaitu murid tingkatan 4 gemilang secara berkumpulan dapat menilai kejituan idea dalam 2 teks petikan yang berbeza berdasarkan 3 syarat kejituan idea dalam penulisan. Manakala EMK ataupun elemen merentas kurikulum yang digunakan ialah nilai murni, teknologi maklumat dan komunikasi serta patriotisme. Patriotisme disebabkan oleh kami menggunakan teks yang bertemakan perpaduan. Okey, untuk KBAT, kemahiran berfikir aras tinggi pada langkah ini ialah menilai. Manakala kemahiran abad ke-21 ialah pemikir, mahir berkomunikasi dan kerja sepasukan. Kemudian alat bantu mengajar yang digunakan sepanjang langkah ini ialah komputer riba, slide pembentangan, kertas mahjong, kertas pelekat berwarna, pen penanda atau lebih dikenali sebagai marker serta aplikasi putaran nama iaitu Wheels of Name.
Baik, saya akan serahkan kepada pembentang seterusnya untuk menjelaskan berkaitan langkah yang berikutnya yang terkandung dalam rancangan pengajaran harian Bahasa Melayu kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih rakan pembentang sebelumnya. Saya, Noraini binti Jalaluddin, bernama matrik 152425. Seterusnya, saya akan menyambung pembentangan ini dengan langkah 5 iaitu penggayaan dan pemulihan. Untuk bahagian penggayaan, murid akan diberikan satu set soalan berkaitan analisis kesalahan bahasa dan kejituan idea. Tujuan utama pemberian set soalan ini adalah untuk menguji sejauh mana murid menguasai pengisian pengajaran dan pembelajaran pada hari berkenaan. Dengan berbantukan pengetahuan dan pemahaman daripada langkah 1 hingga langkah 4, murid secara individu perlu menyiapkan set soalan yang diberikan dalam tempoh masa PDP. Oleh itu, strategi ataupun pendekatan yang digunakan pada bahagian ini ialah pembelajaran berpusatkan murid. Hal ini demikian kerana murid perlu menganalisis sendiri aspek kesalahan bahasa dan kejituan idea yang terdapat dalam set soalan yang diberikan. Ketika ini, guru hanya bertindak sebagai pemudah cara. Objektif pembelajaran yang akan dinilai adalah merangkumi kedua-dua objektif pembelajaran. Kemahiran berfikir aras tinggi yang akan digunakan oleh murid ialah menganalisis dan menilai. Kemahiran abad ke-21 pula ialah pemikir dan bermaklumat, manakala ABM yang akan digunakan hanyalah set soalan. Seterusnya, saya beralih pula kepada bahagian pemulihan. Secara ringkasnya, aktiviti di bahagian pemulihan ini adalah hampir sama dengan aktiviti di bahagian penggayaan. Namun, yang membezakannya adalah tahap dan keupayaan murid. Pada bahagian ini, murid yang lemah dan tidak dapat mengikuti proses PDP dengan baik pada awalnya akan diasingkan. Murid tersebut akan diarahkan untuk duduk bersama-sama dengan guru. Sama seperti murid-murid di bahagian penggayaan, murid di bahagian pemulihan juga akan mendapat set soalan yang sama. Namun, sedikit perbezaannya ialah mereka akan menyiapkan set soalan tersebut dengan bimbingan dan bantuan daripada guru. Tujuan bimbingan guru diberikan semasa di bahagian pemulihan ini ialah untuk memastikan murid yang lemah dapat mengatasi kekurangan mereka, seterusnya dapat memahami aktiviti PDP sebaik mungkin. Maka, masalah murid tercicir semasa di dalam kelas dapat dibendung semaksimum yang mungkin. Strategi atau pendekatan yang digunakan adalah sama, iaitu pembelajaran berpusatkan murid. Objektif pengajaran yang terlibat ialah objektif 1 dan objektif 2. Kemahiran berfikir aras tinggi serta ABM yang digunakan juga adalah sama seperti di bahagian penggayaan, tetapi terdapat sedikit perubahan pada kemahiran abad ke-21 di bahagian pemulihan ini, iaitu ia menekankan kepada pemikir dan bersifat ingin tahu. Berikut saya turut sertakan penjelasan penuh bagi pelaksanaan aktiviti penggayaan dan pemulihan ini. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan semula pembentangan ini kepada Saudari Nur Atira. Terima kasih kepada pembentang yang sebelumnya. Saya akan meneruskan pembentangan ini dengan menerangkan bahagian yang terakhir, iaitu bahagian rumusan. Bahagian rumusan dimulakan dengan murid akan diberi satu kertas kecil yang terdapat gambar di dalamnya. Murid yang terpilih dan bertuah akan dipilih oleh guru untuk membuat refleksi mengenai pembelajaran pada hari tersebut. Seterusnya, setelah selesai, murid akan ditanya oleh guru soalan bagaimanakah kedudukan bahasa Melayu jika perkara ini terus berlaku. Seterusnya, setelah selesai bersoal jawab, murid akan diberikan kesimpulan keseluruhan berkenaan dengan aktiviti pembelajaran pada hari tersebut oleh guru. Bagi bahagian catatan pada bahagian rumusan ialah strategi pendekatan teknik atau kaedah yang digunakan ialah kajian masa hadapan, iaitu di mana guru bertanya kepada murid bagaimana keadaan bahasa Melayu pada masa hadapan. Seterusnya, objektif yang digunakan dalam bahagian rumusan adalah kedua-dua objektif, iaitu objektif pertama dan juga objektif kedua. Dan elemen meratus kurikulum dalam bahagian rumusan ialah kreativiti dan inovasi. Kebat dalam bahagian rumusan ini adalah pemikir dan kemahiran abad ke-21 yang digunakan dalam bahagian rumusan ini adalah pemikir. Alat bantu mengajar pula bagi bahagian rumusan ialah kami hanya menggunakan dua, iaitu kertas bergambar dan juga kotak. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.